Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Terengganu versus PDRM, yang mana Terengganu akhirnya berjaya untuk menjaringkan gol yang pertama dalam saingan Liga Super, dan ianya terhasil dari seorang pertahanan iaitu Kulmatov. Tahniah untuk Terengganu berjaya mendapatkan gol. Gol tersebut sangat penting untuk meningkatkan moral dan juga untuk boost confidence level pemain-pemain Terengganu balik dan mereka untuk menghadapi perlawanan yang seterusnya. Tetapi secara jujurnya untuk game ni, kalau kita lihat PDRM sebenarnya mereka bermain dengan lebih baik, walaupun beraksi dengan 10 orang selepas goalkeeper Ramdan dikenakan kad merah, yang mana kalau kita lihat dari segi simple football, dari segi decision making, dari segi pergerakan tanpa bola dan juga pergerakan dengan bola serta defensive structure, PDRM menunjukkan disiplin yang bagus, bermain sebagai satu pasukan as a unit berbanding pasukan Terengganu, walaupun mereka lebih kepada ball position dan mereka lebih berbahaya dalam gerakan serangan, tetapi pasukan Terengganu masih lagi nampak yang gameplay mereka as a unit ataupun as a team masih lagi tidak beberapa tersusun, masih lagi banyak pergerakan-pergerakan secara individual play dan masih lagi banyak decision making yang dibuat agak merugikan pasukan. Jadi benda tersebut saya mengharapkan yang Terengganu boleh improve dan baiki bagi perlawanan-perlawanan yang akan datang. Sebab apa? Sebab Terengganu dah boleh kita nampak yang defend mereka tiada masalah, tetapi yang ada masalah cuma di bahagian tengah dan juga bahagian serangan, yang mana boleh saya katakan bahagian serangan tak dapat banyak support yang cukup baik, terutamanya di zon 14 ketika pasukan Terengganu menyerang, sebab tak ada proper number 10 yang boleh link up antara Adisak dan juga Jordan Minta. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Terengganu. Apakah perkara positif yang paling saya suka tentang pasukan Terengganu untuk perlawanan ini adalah dengan kembalinya Habib Harun kepada skuad utama pasukan Terengganu, yang mana kalau kita lihat kepada formation yang dilakukan oleh Tommy Slav, dia menggunakan formation 4-4-2 dengan gandingan Habib Harun bersama dengan Liridon Krasniqi. Bagi saya, dengan kepulangan Habib Harun sebagai pemain utama di bahagian tengah untuk bertindak sebagai holding midfielder, beliau berjaya menjalankan tugas beliau dengan sangat bagus. Dari segi fitness, kita boleh katakan beliau menampakkan diri beliau sangat fit, dan kita boleh lihatkan dia boleh untuk memberikan kestabilan di bahagian tengah in term of defending dan juga in term of attacking. Cumanya untuk game ni memang kita tak nampak sangatlah Habib Harun buat kerja untuk bertahan, sebab Habib Harun more to attacking, sebab PDRM pun tak PDRM lebih kepada bertahan, maka mereka tak banyak exploit di kawasan mid area dan mereka lebih exploit kawasan wide area, maka kita tak perlu nampak sangat Habib Harun untuk membantu bahagian pertahanan, tetapi dia banyak naik untuk membantu bahagian serangan. Jadi apabila Habib Harun naik untuk membantu bahagian serangan, sepatutnya bahagian tengah Terengganu lebih efektif. Sebab apa? Sebab Habib Harun ni mempunyai kualiti yang baik daripada segi sekiranya diletakkan sebagai CM ataupun box to box player. Sepatutnya apabila bergandingan dengan Liridon, maka dia boleh menjadi satu combination yang sangat bagus. Tetapi sayang, apa yang boleh saya katakan, Habib Harun dah bertindak dengan sangat bagus in term of attacking ataupun gerakan serangan pasukan Terengganu di bahagian tengah, even dalam pergerakan pasukan Terengganu di dalam situasi set pieces, yang mana Habib Harun ni memang sangat bahaya ketika berada di dalam kawasan yang berhampiran dengan D-box, bermaksud berhampiran dengan kotak penalti pasukan lawan lah, yang mana ancaman dia adalah daripada segi long shoot range, yang mana kita tahu Habib Harun ni dia mempunyai kelebihan daripada segi menjaringkan gol dari luar kotak penalti. Dan untuk game ni juga Habib Harun ada beberapa gerakan dan juga percubaan yang dilakukan dari luar kotak penalti, tetapi sayang percubaan tersebut hanya sedikit meliar dan gagal untuk disudahkan dengan baik oleh Habib Harun. Tetapi bukan itu yang saya nak ceritakan. Saya nak ceritakan tentang combination Habib dengan Liridon, yang mana kalau kita lihat dalam fasa bahagian tengah pasukan Terengganu, sepatutnya apabila Habib dah boleh buat kerja untuk more to attacking, maka combination dia dengan Liridon sepatutnya lebih efektif dan lebih berbahaya untuk menggerakkan bola di kawasan half space ataupun di kawasan tengah lah. Jadi Liridon sepatutnya boleh naik lebih tinggi sikit untuk
menjadi link up player dan Habib yang akan menjadi player yang untuk contribute ataupun progress the ball daripada bahagian tengah ke kawasan zone 14 ataupun lebih kepada kawasan serangan. Tetapi yang menjadi permasalahannya adalah Liridon pun mempunyai gameplay typical yang lebih kurang macam Habib Harun, yang mana boleh saya katakan walaupun Liridon adalah attacking punya player, yang mempunyai attacking minded punya player, tetapi Liridon masih lagi berada dalam fasa yang mana apabila dia membentuk serangan bersama dengan Habib Harun, Liridon adalah player yang cepat untuk menyebabkan gameplay Terengganu yang tengah sedap, yang tengah laju dalam pergerakan movement dengan bola. Tetapi bila bola dapat kat Liridon, perlawanan tu akan jadi slow. Bermaksud Liridon ni dia macam memperlahankan rentak serangan pasukan Terengganu tadi, dan apabila bola ada dekat kaki Liridon pula, dia lebih suka untuk gentel-gentel, gerecek-gerecek, kontrol-kontrol. Lepas tu dia buat passing ataupun option dia punya passing tu jadi lebih kecil, jadi lebih narrow, maka dia terpaksa untuk patah balik ataupun open balik ke bahagian wide area, yang menyebabkan serangan pasukan Terengganu tadi di bahagian tengah sepatutnya boleh lebih fluid, lebih bagus dan lebih smooth, akan jadi lebih perlahan. Jadi disebabkan itulah saya katakan walaupun dengan kepulangan Habib Harun dalam formation 4-4-2 ni, walaupun Habib bergandingan dengan Liridon masih lagi tak memberi impak yang positif kepada free flowing football pasukan Terengganu. Dan dalam pada masa yang sama sebenarnya tidak menjadi masalah sekiranya pasukan Terengganu nak bermain dengan Habib dan juga Liridon yang bertindak sebagai dua player ataupun double 8 lah. Tetapi yang menjadi masalah macam saya cakap adalah di bahagian zone 14, iaitu di bahagian central, di antara middle department dan juga attacking third. Jadi apa kekurangan Terengganu sekiranya Habib dan Liridon boleh membentuk combination tetapi tak boleh nak progress the ball jadi lebih tinggi, adalah disebabkan mereka tak ada seorang player yang link up ataupun senang cerita nombor 10 punya player, iaitu attacking midfielder yang boleh create game bagi menyambung antara middle, bahagian tengah dan juga bahagian serangan. Jadi disebabkan itulah kita boleh nampak apabila Adisak dan juga Mintah berada di bahagian hadapan, kedua-dua player ni agak isolated. Jadi apabila isolated ni, mereka berdua seakan-akan jarang dapat bola dan mereka berdua ni jarang untuk menerima bola daripada bahagian tengah. Jadi apabila kedua-dua player ni jarang untuk menerima bola dari bahagian tengah, apa yang mereka perlu lakukan adalah mereka banyak drop deep sampai ke kawasan half space. Kita boleh tengok Mintah drop deep sampai ke kawasan tengah. Kita boleh tengok Adisak drop deep sampai ke kawasan tengah hanya untuk meminta bola untuk progress the ball bagi masuk ke dalam di box. Jadi itulah permasalahan Terengganu yang sebenarnya di bahagian tengah. Mereka tak ada kesinambungan dan mereka tak ada penyambung antara bahagian middle ke bahagian attacking third untuk mereka progress untuk jadi lebih berbahaya di kawasan tengah apabila bermain dalam formation 4-4-2. Walaupun Liridon sebenarnya adalah typical player yang berminda serangan, tetapi dia masih lagi belum boleh memberi impak daripada segi team play. Jadi disebabkan itulah kita boleh nampak gameplay Terengganu lebih berbahaya sekiranya mereka attack di bahagian wide area. Jadi yang kedua, apabila Terengganu tak boleh nak attack di bahagian tengah dengan penggunaan, apabila tak ada seorang player yang boleh untuk link up dan juga create combination play di bahagian tengah, apa yang terjadi? Pasukan Terengganu lebih banyak exploit bahagian wide area dengan penggunaan player yang ada technical individu yang bagus, iaitu Sony Norde. Itu sebab untuk game ni kita boleh nampak Sony Norde sepanjang game dia akan bertindak untuk exploit bahagian wide area dengan gerakan-gerakan individu yang bagus. Dia ada technical yang bagus dari segi dribbling, ball control dan sebagainya. Cumanya apabila Terengganu banyak attack menggunakan technical individu ataupun winger yang laju seperti Sony Norde, adalah bagaimana dia nak membentuk team play ataupun membentuk satu combination dengan bahagian serangan pula. Jadi dekat sinilah kita boleh tengok banyak pergerakan-pergerakan Sony Norde dia agak lambat daripada segi buat decision making. Itulah yang saya katakan pada awal tadi, Terengganu agak kurang dari decision making. Yang mana apabila Sony Norde terlalu hold ball terlalu lama, dia bawa bola terlalu lama, menyebabkan ruang-ruang kosong yang dah ada berjaya ditutup oleh
oleh pemain PDRM, dan hantaran-hantaran beliau ataupun dribbling beliau akan mudah lebih dipatahkan apabila pemain-pemain PDRM lebih banyak dan lebih compact di dalam D-box ataupun berhampiran dengan beliau. Jadi banyak pergerakan dilakukan oleh Sony Nordin, berjaya untuk di-intercept, berjaya untuk di-block, berjaya untuk dipatahkan dengan baik oleh bahagian pertahanan PDRM apabila dia pegang bola dengan terlalu lama. So dekat situ decision making pun agak kurang. Jadi fahamlah dekat sini. Dan berbanding dengan Nik Syarif Hasifi, Nik Syarif Hasifi pula dia tak boleh nak buat game secara individu. Dia perlukan support yang banyak daripada Azam Azmi. Tu sebab kita boleh tengok Azam Azmi untuk game ni dia banyak untuk cover bahagian wide area untuk ambil tempat Nik Syarif. Nik Syarif masuk lebih kepada inverted winger, tetapi combination play antara kedua-dua player ni juga agak kurang. Jadi benda tersebutlah yang menyebabkan Terengganu, saya boleh katakan mereka as a team masih lagi tercari rentak, tetapi individual play dah makin bagus, dah makin peningkatan. Tetapi bola sepak adalah team play. Apabila tak ada team play, dia agak kurang. Cumanya untuk game ni, gandingan Adisak dan juga Jordan Mintah, mereka berdua bermain dengan sangat cemerlang. Saya boleh puji Adisak dan juga Jordan Mintah, mereka punya off ball movement, mereka punya combination play, mereka punya pergerakan dan sebagainya memang bagus. Cumanya sayang daripada segi klinikal, daripada segi penyudah, mereka berdua ni boleh dikatakan tiada luck. Sepatutnya mereka dah boleh skor lebih daripada 1 ataupun 2, tetapi dibantu dengan kecemerlangan defense PDRM dan juga goalkeeper PDRM, maka pasukan Terengganu tak boleh nak skor. Jadi tetapi dua pemain ni patut diberi peluang lagi untuk improve mereka punya combination dan sebagainya untuk game yang akan datang. Mungkin sekiranya bermain dengan lebih lama, mereka akan dapat chemistry yang lebih bagus. Dan untuk defense, memang saya superb. Saya puji pasukan Terengganu. Memang defense mereka solid lah. Saya boleh cerita pasukan Terengganu season ni defense solid, goalkeeper solid, dan dalam fasa menyerang pun mereka boleh naik Alif dan juga Azam dan sebagainya. Dalam situasi set pieces, Kumatov boleh masuk, Syarul Nizam boleh jadi ball playing defender dan sebagainya. Tetapi di bahagian attacking dan juga bahagian serangan, mereka memang kena improve a lot, kena improve cepat sebab ni game keempat Liga Super dah. So mereka kena laju untuk step up the game. Jadi saya dah simpulkan semuanya, kekurangan dan juga kelebihan Terengganu. So mereka perlu buatlah apa yang mereka perlu lakukan. Untuk PDRM, bagi saya mereka masih lagi mengekalkan defensive structure yang bagus. Simple football mereka pun bagus. Mereka bermain dengan baik dan kita boleh lihat yang pasukan PDRM selepas kena kad merah tu baru nampak gameplay mereka agak kurang sikit. Mereka lebih kepada bertahan dan counter attack. Tetapi daripada segi smooth, kelancaran mereka menyerang memang bagus. Transisi mereka bagus. Cumanya dalam situasi set pieces tu lah sayang mereka terlepas dan mereka kalah. Sepatutnya PDRM mungkin boleh seri game ni, tapi nak buat macam mana? Itulah bola sepak. Walaupun bermain dengan 10 orang, mereka adalah tim yang lebih baik. As a team, mereka adalah tim yang organised, tersusun, dan mereka bermain dengan simple football yang bagus. Mereka tunggu pemain-pemain buka ruang, mereka passing, mereka cari ruang-ruang yang kosong untuk masuk, mereka passing dengan lebih simple, bermain dengan macam corak, lebih kepada corak-corak yang mudah berbanding buat dengan complicated. Jadi Assalamualaikum.